Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke program Sarjana Sastra Sejarah Asia Tenggara atau Master of Arts in Southeast Asian History. Program ini merupakan program yang telah dirangka oleh bahagian sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk mendalami bidang sejarah, khususnya sejarah Asia Tenggara. Program ini merupakan satu-satunya program yang ditawarkan di Malaysia dan ia merupakan program berbentuk mod campuran. Dalam arti kata lain, tuan-puan akan menghadiri beberapa siri kuliah dengan mengambil beberapa subjek yang ditawarkan dan kemudiannya disertakan pada akhir pengajian dengan penulisan disertasi, iaitu seperti tesis, yang akan diselia oleh para pensyarah di bahagian ini. Jadi selamat datang. Moga-moga perjalanan akademik tuan-puan akan dipermudahkan dan mencapai kejayaan seperti yang telah diimpikan. Program ini meraihkan dan mengalu-alukan bakat dan juga kecenderungan tuan-puan untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik di peringkat yang tertinggi. Baiklah, untuk pencalonan ataupun jenis pengajian yang ditawarkan dalam program Master of Arts in Southeast Asian History atau Sarjana Sastra dalam pengajian sejarah Asia Tenggara ini bolehlah dibahagikan kepada dua mod. Yang pertamanya adalah secara sepenuh masa, di mana tempoh minimum adalah selama 1,5 tahun atau 3 semester, dan satu lagi adalah program secara sambilan, iaitu tempoh minimumnya 2,5 tahun ataupun 5 semester. Jumlah unit atau jumlah kredit adalah sama, jumlah subjek adalah sama, cuma bagi pelajar sambilan mereka boleh mengurangkan pengambilan subjek bagi satu-satu semester. Dan pada akhirnya kedua-dua program ini akan menghasilkan sebuah disertasi di mana saudara-saudari akan diselia oleh seorang penyelia yang dilantik oleh bahagian sejarah, dan mereka atau penyelia ini merupakan pakar dalam bidang-bidang ataupun tajuk-tajuk yang saudara-saudari propose ataupun cadangkan untuk disertasi. Jadi insya-Allah tidak ada masalah. Baik, dari segi keperluan pengijazahan, secara umumnya program ini dibahagikan kepada dua, dengan sebab itulah kita panggil ianya program mod campuran, iaitu campuran antara kursus-kursus yang diajar seperti biasa di dalam kelas dan juga disertasi. Jadi pemberatnya kursus sebanyak 50% atau 50%, dan disertasi juga adalah sebanyak 50%. Dan di dalam kursus ini, kursus-kursus yang ditawarkan ini, terdapat beberapa kursus, 4 atau 5 kursus yang boleh saudara-saudara rujuk dalam buku program. Dan kemudian pada akhirnya saudara-saudari akan menulis disertasi, dan disertasi sebenarnya adalah satu kajian ilmiah yang khusus dan berfokus dengan dibimbing oleh seorang penyelia. Tajuk-tajuk yang dipilih dan juga fokus kajian itu akan dibincangkan melalui diskusi antara penyelia yang dilantik dan juga pelajar. Dan pada akhirnya jumlah unit yang perlu dikumpulkan untuk pengijazahan ialah sebanyak 20 unit untuk kursus atau subjek-subjek, di mana setiap satu subjek 5 semuanya, setiap satu subjek berjumlah 4 unit, jadi 20 unit keseluruhannya, dan kemudian 20 lagi unit dari disertasi. Jumlah
unit bagi keperluan pengijazahan adalah 40 unit. Jadi ini adalah uh, pembahagian khusus bagi keperluan pengijazahan bagi program ini. Bagi khusus-khusus yang saya sebut sebelum ini tentang 20 unit khusus itu, di mana setiap satu kursus itu mempunyai 4 unit atau 4 kredit. 4 kredit. Jadi ada 5 kursus, 20 jam kredit ataupun 20 unit kredit. Kursus yang pertama adalah kursus HSK 501, iaitu teori dan kaedah pendidikan dalam ilmu sejarah. Di mana dalam kursus ini saudara-saudari akan didedahkan tentang asas-asas penyelidikan dan metodologi dalam bidang sejarah dan juga teori-teori pensejarahan yang telah diasaskan dan dikembangkan sejak zaman kuno lagi, iaitu sejak zaman Yunani Greece sehinggalah ke era zaman moden seperti Ranke, kemudian seperti Marxist, postmodernism dan sebagainya. Yang keduanya adalah kursus sejarah politik Malaysia. Kursus sejarah politik Malaysia akan membincangkan isu-isu yang menarik dan signifikan dalam perjalanan politik negara ini. Kursus sejarah politik Malaysia ini agak berbeza kaedah pengajarannya, di mana kaedah yang berbentuk seminar yang membabitkan dua pihak secara aktif, iaitu pensyarah dan pelajar, diadakan dalam kuliah-kuliah dan juga tutorial setiap minggu. Kursus yang ketiga adalah kursus sejarah Asia Tenggara abad ke-20. Kursus ini juga berbentuk seminar yang akan menganalisis peristiwa-peristiwa penting dan juga perjalanan sejarah Asia Tenggara khususnya pada abad yang ke-20. Subjek yang keempat adalah sejarah sosioekonomi Malaysia. Jadi kalau 502 tadi tentang isu-isu politik, sejarah politik Malaysia, sekarang saudara pula akan didedahkan dengan sejarah sosioekonomi tentang pembangunan pendidikan, perburuhan, perdagangan, infrastruktur dan sebagainya yang menjadi asas kepada pembangunan negara semenjak sebelum merdeka lagi. Kursus yang ke-5 adalah kursus sejarah Asia intelektual dan arus perubahan. Jadi dari skop Malaysia kemudian Asia Tenggara, kini kita beralih kepada skop yang lebih luas, iaitu rantau Asia. Kursus ini akan mengkaji tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam sejarah Asia, khususnya perubahan pemikiran dan gerakan intelektual oleh tokoh-tokoh pemikir yang hebat di rantau Asia. Sekurang-kurangnya 3 kelompok dalam sejarah rantau Asia ini yang akan kita fokuskan. Yang pertama sekali adalah Asia Timur, iaitu perkembangan intelektual dan perubahan di negara China. Yang keduanya kita akan memfokuskan kepada sejarah Jepun, bagaimana golongan intelektual dan idea-idea intelektual mereka telah membawa perubahan yang hebat kepada sejarah dan tamadun Jepun moden. Dan yang ketiga adalah gerakan intelektual dan juga pengaruh mereka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku dari segi politik, dari segi pemikiran, dari segi pendidikan, dari segi sosioekonomi dan dari segi intelektual masyarakat dan komuniti penduduk di Asia Barat ataupun Timur Tengah serta Afrika Utara. Jadi inilah 3 skop yang akan dibincangkan dalam sejarah Asia intelektual dan arus perubahan. Setelah tuan-puan tamat ataupun menyelesaikan kelima-lima subjek ini, maka tuan-puan akan mula menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan disertasi dengan tajuk-tajuk dan skop yang diminati serta dibimbing oleh pakar-pakar sejarah dari bahagian ini.
Right, why do I think that studying history is a good idea for us today? In a way, that's a very easy question to answer from where I sit, because nobody comes to me, or has come to me for a long time, and said, Professor Cook, this kind of medieval, pre-modern stuff that you do, it's got no relevance to anything. I can't see how it relates to anything I know about or would care about. I have not heard that for a long time. And that has to do with the particular state of the Islamic world in the Middle East at the present day. So, I mean, we have it easy, I think, in my field. If I was doing the history of, shall we say, the Congo, the pre-colonial Congo, it would be much tougher. But let's see, what reasons could I give why, in general, we should study history? One thing I would say is it's actually a pretty good training for people who are going to go out into the world and do things, real things out there, in the sense that history is a very messy subject. I mean, just as what happens at the present day, it's very messy. It's not like understanding, fundamental issues in physics at all. It's the messiness of human affairs. And the messiness of human affairs is what you're going to encounter. Well, you already encounter it in the academy, and you're going to encounter it in even rawer forms, so to speak, once you get out there into the real world. So that I think as a training, it actually, the very fact that it's not a science in any serious sense could be a kind of advantage to it. That's one thing. The other thing is, we are people who live in history. We're at a certain point in history. We got here through a historical process. Having some kind of understanding of your own biography, how you got to where you are now, can be helpful in what you do next. And I think the same thing does apply, in a sense, to human societies. They need to know where they're coming from, and if they don't know, they may be marginally more likely to do stupid things than if they do know.